Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya hari ini? Kita di mana? Masjid Yusof Ishak. Okey, kita di Masjid Yusof Ishak. Okay, apa khabar semuanya jemaah Masjid Yusof Ishak? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah juga dalam keadaan yang bersedia untuk mengikuti perbincangan kitab Fathul Bari kita di jilid yang kedua, khususnya dalam kitab ilmu. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada bab kita yang baru. Okey, kalau pada 2 minggu yang minggu 1, minggu 2 kan yang kita buka kuliah kita berada pada hadis yang ke-38. Membincangkan berkenaan dengan apa? Masih ingat? Dosa orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, betul, saya tahu. Belum habis lagi sebenarnya. Masih ada berbaki, tak silap saya, 2 lagi hadis. Tetapi kedua-dua hadis itu adalah sama, yang mana saling menguatkan antara satu dan yang lain berkenaan dengan hukum orang yang berdusta ke atas Nabi SAW, iaitu hukumnya apa? Melakukan dosa besar dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak nak drag lah perbincangan itu kan, sebab nanti kita akan cakap perkara yang sama, kita akan kemukakan benda-benda yang sama juga. Maka di sini kita mengambil keputusan untuk terus masuk kepada bab kita yang baru, iaitu kita akan masuk kepada bab yang ke-39 pada hari ini. Okay, bab kita yang ke-39 ya akan membincangkan berkenaan dengan penulisan ilmu. Kita berada di halaman 317. Tapi tak tahulah, mungkin ada yang berbeza cetakannya kan, mungkin halamannya beza. Tapi macam mana? Sebagaimana biasanya, tak mengapa, lihatlah ataupun carilah bab 39 bertajuk penulisan ilmu. Baik, dalam bab 39 bertajuk penulisan ilmu ini, kita ada 4 hadis. Okay, kita ada 4 hadis dalam bab 39. Jadi pada hari ini Ustazah akan bincangkan hadis yang pertama dalam bab 39, nombor 111. Okey, nombor 111. Baik, kita baca terlebih dahulu hadisnya di sini. Bahasa Arabnya di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana disebutkan haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waqi'un an Sufyan an Mutarrif an Sya'bi an Abi Juhayfah qala qultu li Ali hal 'indakum kitab. Ni dia tanya kepada Ali. Qala la illa kitabullahi aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi sahifah. Qala qultu fama fi hadhihi sahifah. Qala al-aqlu wa fakakul asiri wa la yuqtalu muslimun li kafirin. Apa maksudnya? Baik, kita baca ya maksud daripada hadis ini. Sebenarnya dia bukan hadis lah, dia bukan daripada Nabi SAW. Ini kita panggil sebagai athar lah. Dia maknanya sesuatu yang diceritakan daripada sahabat. Sebab nanti pada hadis yang kedua, iaitu 112, baru kita masuk kepada hadis Nabi. Tapi ia tetap diletakkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai intipati kepada perbincangan untuk bab ini. Kenapa dia buat begitu? Itu kena tunggu kepada sesi-sesi yang akan datang, sebab panjang perbincangannya. Okey, baik. So kita lihat kepada maksud hadis yang telah Ustazah bacakan tadi, ataupun yang terkandung dalam kitab kita pada bab yang ke-39, hadis nombornya berapa? 111. Baik. Muhammad ibn Salam meriwayatkan kepada kami
Dia berkata, Waqi' mengkabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Mutarrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah, yang mana dia berkata, aku katakan kepada Ali, maknanya aku bertanya kepada Ali, apakah engkau memiliki kitab? Dia tanya kepada Ali kan, engkau memiliki kitab? Jadi apa jawab Ali di sini? Dia menjawab, tidak, kecuali kitabullah. Kecuali kitabullah atau pemahaman ataupun kefahaman yang diberikan kepada seorang Muslim atau yang berasal dari catatan yang ada di lembaran ini. Okay, ada 3 perkara yang disebutkan oleh Ali kepada Abu Juhaifah. Ketika Abu Juhaifah bertanya kepada dia berkenaan apa? Tentang catatan ataupun kitab selain daripada Al-Quran yang dia miliki. Jadi, Ali kata apa? Kecuali kitabullah atau kefahaman yang diberikan kepada seorang Muslim atau yang berasal dari catatan yang ada di lembaran ini. Jadi Abu Juhaifah dia tanya kepada Ali, apakah isi lembaran itu? Sebab Ali tadi kata apa kan? Kecuali antaranya ialah yang ada dalam lembaran ini. Jadi Abu Juhaifah tanya kepada Ali, ada apa kat dalam lembaran itu? Maka Ali pun disebutkan begini ya, dia menjawab, dalam lembaran itu ada penjelasan tentang al-aql, pembebasan tawanan, dan seorang Muslim tidak boleh dibunuh ataupun dihukum qisas kerana telah membunuh seorang yang bukan Muslim. Okey, kerana telah membunuh seorang yang bukan Muslim. Baik. Hadis nombor 111 ini tercantum juga pada nombor 1870, maknanya ada dalam kitab Imam Al-Bukhari di tempat-tempat yang lain dengan nombor-nombor yang telah dinyatakan kepada kita di situ. Baik, so kita lihat begini. Dalam bab ini ya, bab 39, judul babnya apa tadi? Bab kitabatul ilm, bab penulisan ilmu. Berkenaan dengan bab ini, okey, diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Jika lihat muka surat 318 ya, pada syarah hadis kita ada pertama sekali perkataan babu kitabatil ilm. Baik, tapi Ustazah tak nak baca semuanya lah. Yang penting di situ, bab ini dikemukakan kerana di sana ataupun kerana di kalangan para ulama ada perbincangan tentang adakah boleh menulis hadis ataupun tidak. Tapi perbincangan itu, daripada perbincangan-perbincangan tersebut, para ulama bersepakat tentang bolehnya menulis hadis, bahkan dianjurkan penulisan hadis itu tadi. Dan jika kita merujuk ya pada penerangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di sini, dia kata apa? Lebih dari itu, penulisannya menjadi wajib. Okey, dia menjadi wajib bagi seseorang yang bimbang jika dia lupa tentang hadis tersebut. Sementara pula, dia adalah orang yang dirujuk atau ditugaskan untuk menyampaikan ilmu. Contoh, okay, Ustazah kata, Ustazah, orang yang menyampaikan ilmu bukan? Okey, saya sebagai seorang yang menyampaikan ilmu, maka kalau saya tahu saya ni hafalan tak berapa nak baik, saya tak boleh ingat hadis Nabi itu, maka wajib ke atas saya sebagai seorang yang menyampaikan ilmu kena catat sebelum menyampaikan agar tidak tersalah ketika menyampaikan. Okey, so ini adalah pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau sekiranya orang yang lain selain daripada dia seorang guru, adakah dia boleh menulis? Pasti boleh sahaja, tidak menjadi masalah. Cuma di sini perbincangannya dikemukakan apakah dalil-dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya tulis hadis ataupun tulis selain daripada Al-Quranul Karim. Baik, kita lihat di sini. Tadi Abu Juhaifah dia tanya apa kepada Ali? Dia jumpa kepada Ali, kemudian dia tanya kepada Ali apa? Adakah engkau memiliki sesuatu selain daripada hal indakum kitab, hal indakum kitab, tersilap pula tadi Ustazah, minta maaf. Abu Juhaifah tanya apa? Abu Juhaifah ni di kalangan sahabat juga ya. Baik, Abu Juhaifah dia tanya kepada Ali radhiyallahu an, adakah kamu memiliki kitab? Maknanya kitab lain lah yang selain daripada Al-Quranul Karim lah, maksudnya sedemikian. Jadi Ali kata apa? So kalau kita lihat di sini
kitab itu maksudnya, bila dia tanya berkenaan dengan kitab, kitab tu maksudnya apa? Baik, kalau kita rujuk pada muka surat 319, dalam kitab kita ya, ada perkataan kitabun. Cuba cari perkataan kitabun. Jika sekiranya ada di kalangan jemaah yang mana muka suratnya berbeza dengan muka surat ustazah, cuba cari perkataan kitabun, sebab kita nak masuk pada perbincangan itu. Baik, dalam penjelasan di sini berkenaan dengan perkataan kitab, dikatakan bahawasanya maksudnya sesuatu yang kalian tulis dari Rasulullah SAW sebagai wahyu yang diturunkan kepada beliau. Atau apakah engkau memiliki wahyu selain daripada kitabullah, selain daripada Al-Quranul Karim? Atau engkau memiliki sesuatu selain daripada Al-Quran. Jadi maknanya boleh dimaksudkan sedemikian. Bila Abu Juhaifah datang kepada Ali, dia tanya kepada Ali apa? Adakah engkau memiliki kitab? Apa maksud kitab? Kitab itu ialah, adakah Ali simpan buku ataupun kitab selain daripada Al-Quranul Karim yang dia dapat daripada Nabi SAW? Itu maksud dia. Baik, apa kata Ali radhiyallahu an bila Abu Juhaifah datang kepada dia dan bertanya dengan soalan yang begitu? Baik, Ali radhiyallahu an jawab kepada Abu Juhaifah. Dia kata apa? Qala la. Ali kata tak. Kita tidak ada kitab ataupun wahyu selain daripada Al-Quran. Tetapi Ali memberikan jawapan pengecualian itu tadi kan kepada beberapa perkara. Kalau kita lihat dalam hadis ataupun dalam peristiwa itu tadi, ada 3 perkara ataupun 3 benda yang Ali sebutkan bagi menjawab soalan daripada Abu Juhaifah itu tadi. Jadi di sini Ali kata kepada dia, illa kitabullah, saya tidak ada kitab selain daripada kitab Allah, melainkan kitab Allah itu sendiri. Maknanya apa yang kitab yang dia ada, dia tak ada kitab selain daripada kitab Allah, selain daripada Al-Quran tu tak ada. Tapi yang ada pada dia ialah Al-Quran itu sendiri, maksud dia. Okey, Al-Quran itu sendiri. Dan juga dan juga dia kata apa? Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim. Okey, ini ada pada muka surat 320 perbincangannya. Muka surat 320. Ali kata apa kepada dia? Au fahmun u'tiyahu muslimun. Menurut kepada Ibnul Munayyir, cari perkataan illa kitabullah, kecuali kitabullah. Di situ ada pendapat daripada Ibnul Munayyir. Okey, ada pendapat daripada Ibnul Munayyir yang mana dia kata ini membuktikan bahawa Ali memiliki catatan tentang ilmu fikih yang dirangkumi dari kitabullah. Okey, ini menunjukkan bahawasanya pada Ali bukan hanya ada Al-Quran, tetapi Ali juga ada catatan berkenaan dengan ilmu fikih dan juga satu lembaran yang beliau miliki. Sebab pada jawapan dia yang kedua, dia kata au fahmun u'tiyahu rajulan muslim, ataupun kefahaman yang diberikan kepadanya oleh seorang muslim. Maknanya kefahaman ni di situ dia kata fahmun ialah sesuatu yang dipanggil sebagai ilmu fiqh. Okey, ilmu fiqh. Okey, ilmu fiqh. Baik. Dan Ali juga kata apa? Dia ada as-sahifah kan? Masih ingat lagi tadi kita baca? Ali kata apa? Dia ada as-sahifah. Jadi Abu Juhaifah bila dia dengar Ali kata, dia kata ada sahifah. Apa yang ditanya oleh Abu Juhaifah kepada Ali? Dia tanya gini kepada Ali, apa yang ada pada lembaran tersebut? Sebab sahifah ni maksudnya lembaran. Okey, lembaran. Cuba lihat ya, pada muka surat 321, cari perkataan as-sahifah. Cari perkataan as-sahifah. Di situ dijelaskan kepada kita maksud as-sahifah. Dikata begini, lembaran maksudnya lembaran yang berisikan tulisan.
Jadi lembaran yang ada dalam simpanan Ali itu tadi yang ditanya oleh Abu Juhaifah, apa isi kandungannya? Ada beberapa penulisan di dalam lembaran tersebut. Baik, jadi Abu Juhaifah tanya tadi kan kepada Ali, ada apa dalam lembaran yang berisi penulisan itu, maksudnya konten dia apa? Apa yang Ali catat pada lembaran tersebut? Itu maksud dia. Jadi apa jawab Ali? Ali katakan di sini, al-aqlu, kan? Kalau kita rujuk pada hadisnya, Ali kata apa? Al-aqlu wa fakakul asiri wa la yuqtalu muslimun bikafirin. Dalam lembaran yang dia miliki itu tadi, dalam lembaran yang dia miliki itu tadi, ada apa? Ada penulisan ataupun ada catatan berkenaan dengan al-aql. Cuba ya, jemaah semua, lihat kepada perkataan al-aqlu di situ. Kita ada perkataan al-aql, maksudnya al-aql di sini adalah diat. Okey, diat disebut ataupun dipanggil sebagai al-aql, iaitu tali. Kerana dahulu mereka membayarnya dalam bentuk unta, yakni yang diikat dengan tali di halaman rumah orang yang dibunuh. Diat ni kita panggil sebagai denda ataupun ganti rugi kepada keluarga mangsa yang telah yang keluarga mangsa lah, maknanya penjenayah tu kan, kita dah tangkap penjenayah, kemudian mungkin dia ada bunuh orang ataupun dia cederakan seseorang, jadi dia kena bayar ganti rugi. Ini kita panggil sebagai diat. Nak bayar tu kepada siapa? Kepada ahli keluarga mangsa yang telah dia bunuh ataupun yang telah dia cederakan. Maka diat itu kalau pada zaman dulu dipanggil sebagai al-aql. Kenapa al-aql? Sebab pada zaman itu ia berbentuk unta, okey, berbentuk unta yang mana mereka akan ikat unta tersebut di halaman rumah keluarga mangsa. Okey, di halaman rumah keluarga mangsa. Sebab itu ada penggunaan perkataan al-aql untuk diat itu tadi. Panjanglah ya perbincangan tentang diat ni, tetapi kita bukan nak bincang tentang diat. Itu boleh masuk kelas lain lah kalau nak tahu tentang hal tersebut. Baik, seterusnya yang kedua, apa kata Ali dalam kitabnya, dalam lembarannya itu, dalam lembarannya itu ada berkenaan dengan wafakakul asiri. Wafakakul asiri maksudnya ialah hal-hal berkenaan dengan pembebasan tawanan. Maknanya adalah di dalam lembaran tersebut terkandung hukum tentang membebaskan tawanan dari tangan musuh dan dorongan untuk melakukannya. Selain daripada itu juga ada berkenaan dengan hukum perundangan yang membabitkan seorang Muslim tidak boleh dibunuh ataupun dihukum qisas jika dia membunuh orang yang bukan Muslim. Okay, maknanya di situ ya ada penjelasan yang lebih panjang lebar lah kalau kita nak rujuk. Sebab kalau kita buka pada muka surat 322, dikatakan begini, Imam Ibn Hajar pun sendiri dia tidak bincangkan berkenaan dengan diat, pembebasan hamba tadi kan, pembebasan tawanan ataupun berkenaan dengan hukum orang Muslim tidak dikisas itu tadi dalam hadis ini ataupun dalam bab ini. Kerana apa dia kata? Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, perkara ini akan dijelaskan dalam pembahasan hukum membunuh, iaitu mengkisah seorang Muslim yang telah membunuh orang bukan Muslim dalam kitab Al-Qisas dan kitab Ad-Diyat, insya-Allah. Maknanya ada kitab lain. Sekarang jangan lupa kita berada kitab apa? Kitab ilmu. Jilid 2 kita membincangkan kitab ilmu. Jadi apa-apa yang kita bincangkan ia berkaitan tentang ilmu. Jadi kalau ia berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan hukum hakam qisas, diat dan sebagainya, kita akan bincangkan dalam kitab yang lain. Dan di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Perbincangannya dilanjutkan dalam kitab apa? Kitab Al-Qisas dan juga kitab Ad-Diyat. So sebab tu Ustazah pun tak bincang dengan panjang lebar. Tak mengapa, okay, jangan risau. Mudah-mudahan umur kita panjang sampailah kita ke kitab yang dimaksudkan itu. Baik, sekarang ini ada beberapa pendapat yang menyebutkan sebenarnya dalam sahifah ataupun dalam lembaran yang ada pada Ali itu isi kandungannya bagaimana. Okey, isi kandungannya bagaimana? Maka di sini kita lihat dalam perbincangan ini disebutkan kepada kita, kalau dirujuk pada muka surat 322 di situ, dikata begini, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tertera,
dari Yazid At-Taimi dari Ali. Dia berkata, kami tidak memiliki apapun untuk dibaca kecuali Al-Quran dan lembaran ini. Maknanya di sana ada riwayat yang lain berkenaan penjelasan Ali berkenaan dengan lembaran yang dia miliki, sahifah yang dia miliki itu tadi. Jadi di sini dikatakan bahawasanya, dan ternyata di dalamnya juga disebutkan bahawa kota Madinah adalah kota haram, iaitu kota suci. Isi kandungan lembaran ataupun sahifahnya ada berkaitan dengan kota Madinah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dapati dalam riwayat Muslim ada menyebutkan berkenaan dengan isi kandungan lembaran Ali yang dimiliki oleh beliau. Di sini Ali berkata, Rasulullah SAW tidak pernah memberi kepada kami sesuatu secara khusus yang tidak diberikan kepada masyarakat umum kecuali apa yang ada dalam sarung pedangku ini. Yang sahifah itu tadi kan. Jadi Ali pun mengeluarkan sebuah lembaran daripada sarung pedangnya tersebut. Sahifah yang Abu Juhaifah tanya tadi kan, maka Ali keluarkan. Di dalamnya ada hadis, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Antara konten dia ataupun antara isi kandungan dalam lembaran Ali itu tadi ada apa? Ada hadis Nabi yang melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik, seterusnya dijelaskan kepada kita, kalau kita rujuk dalam riwayat An-Nasa'i, sebab tadi kan kalau dia kata berkenaan dengan kota Madinah sebagai kota suci ataupun kota haram, itu terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian rujuk kepada riwayat Imam Muslim ada berkenaan dengan hadis Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sekarang bila kita rujuk dalam sunan An-Nasa'i ataupun dalam riwayat Imam An-Nasa'i, kita dapati ketika Ali dia menyebutkan berkenaan dengan sahifahnya itu tadi, dia kata begini, dalam sahifah itu tertulis setiap mukmin memiliki kesucian darah yang sama dan jaminan yang mereka berikan berlaku dari orang yang paling rendah di antara mereka. Ya Al-Hadis. Baik, ada juga pendapat daripada riwayat Ahmad. Kalau kita buka dalam riwayat Ahmad, kata dalam sahifah itu terdapat hukum tentang zakat fardu. Jadi persoalannya sekarang, yang mana satu betul? Sekarang ni dalam sahifah Ali ataupun dalam lembaran yang dimiliki oleh Ali tadi, yang ditanyakan oleh siapa? Abu Juhaifah. Kan ditanyakan ada apa dalam catatan itu ataupun ada apa dalam lembaran tersebut. Betul tak? Dia tanya ada apa dalam lembaran tersebut. Jadi tadi kalau ikut kepada perbincangan dalam bab 38 kita, hadis nombor berapa? 111. Apa Ali kata? Dalam itu mengandungi hal-hal berkaitan dengan hukum diat, hukum membebaskan tawanan dan juga hukum kisah seorang Muslim. Tetapi bila kita rujuk dalam hadis-hadis yang lain, kita dapati bukan itu sahaja. Ada berkenaan dengan kota Madinah, ada berkenaan dengan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ada berkenaan dengan tentang fardu zakat. Kan kalau di situ tadi, kalau masih ingatlah kita baca tadi kan. Jadi, mana satu yang betul? Tentang hukum zakat ke, sebagaimana yang kita baca pada bab 38 ini ke, ataupun berkenaan dengan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah itu tadi. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengkompromikan, maksudnya dia gabungkan semuanya. Dia kata gini, untuk mengkompromikan seluruh hadis ini ataupun untuk kita mengharmonikanlah semua kenyataan-kenyataan ataupun riwayat-riwayat itu tadi, dapat dikatakan bahawa catatan ataupun lembaran yang dimiliki oleh Ali itu tadi sebenarnya hanya satu. Okey, dia hanya satu. Namun di dalamnya tertulis pelbagai jenis hukum. Maknanya ada macam-macam dalam lembaran yang dimiliki oleh Ali itu. Bukan hanya 3 perkara saja sebagaimana yang ada dalam hadis kita bernombor 111 tadi. Tapi ada berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan hukum penyembelihan, kan ada berkenaan dengan kota Madinah dan sebagainya. Yang mana dia kata sehingga masing-masing perawi menyebutkan hukum yang dihafalnya. Wallahu a'lam, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. So jangan gaduh-gaduh.
Jangan kata dalam lembaran hari tu ada cakap pasal zakat. Tak adalah, hari tu aku dengar Susakinah cakap, dia cakap pasal diet. So tak payahlah kita nak gaduh tentang hal itu. Maknanya semuanya ada di dalam lembaran Ali yang mana pada waktu itu dia cuma sebutkan antaranya sahaja. Okey, antaranya sahaja. Tetapi dilengkapi tentang apa ataupun konten lembaran yang dia miliki itu, kan, di mana dilengkapkan pada hadis-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari di tempat yang lain. Okay, so tidak ada isu di sana. Baik, sekarang ini kenapa hadis ini ataupun kenapa peristiwa ini ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai pembukaan bagi hadis bab kita yang ke-38? Itu persoalan penting, isu penting yang ada dalam perbincangan kita. Baik, terdapat, kita nak kata gini, bila kita baca hadis ataupun kes itu tadi, kan, kes satu tadi, kita dapati bahawa ada penulisan lain. Okay, ada penulisan lain selain daripada ayat Al-Quran. Maknanya para sahabat pada masa itu bukan hanya mencatat Al-Quran Al-Karim. Kenapa hal itu menjadi isu? Sebab ada sebuah hadis yang melarang para sahabat menulis selain daripada Al-Quran Al-Karim, yang mana Nabi SAW bersabda, la taktubu anni syai'an ghaira Al-Quran. Nabi pesan kepada para sahabat, jangan kalian tulis daripada aku kecuali Al-Quran sahaja. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi sekarang ini bila Nabi tadi, maknanya itu adalah tegahan daripada Nabi SAW. Nabi larang kita tulis selain daripada Al-Quran. So sekarang ini penulisan hadis begitu banyak sekali. So macam mana? Boleh ke tidak? So kita lihat dalam hadis yang dalam bab 38 kita ini, cuba membincangkan ataupun membincangkan, bukan cubalah sebab dah bincang pun, kan, dia nak bincangkan kepada kita di sini bukti-bukti yang jelas menunjukkan selepas itu ada kebenaran daripada Nabi SAW untuk menulis. Contohnya, antaranya ialah berkenaan dengan sahifah yang dimiliki oleh Ali itu tadi, kan, sahifah yang dimiliki oleh Ali itu tadi. Jadi adakah ia masih jadi isu bila Ali radhiyallahu anhu, minta maaf ya, tersasul saya, bila Ali radhiyallahu anhu dia menulis, bahkan kita dapati dalam penulisan ataupun dalam sahifah yang ditanyakan oleh Abu Juhaifah itu tadi, apa isi kandungannya? Hampir keseluruhannya adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan berkenaan dengan hukum hakam agama. Okay, yang menyatakan tentang hukum hakam agama. Jadi, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis kita bernombor 111 pada hari ini? Sebab berkenaan dengan penulisan selain daripada Al-Quran itu, ada perbincangan yang lebih panjang lagi yang akan saya sentuh pada minggu hadapan. Jadi pada hari ini saya nak perlihatkan berkenaan dengan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang telah kita bincangkan dalam bab kita yang ke-38 ini. Yang pertama, kita dapati bahawasanya daripada kisah Ali radhiyallahu an yang memiliki sahifah, iaitu lembaran catatan itu tadi, membuktikan kepada kita para sahabat pada masa itu, menunjukkan bahawasanya bila mereka bergelar pelajar, mereka ini ada inisiatif mencatat apa yang mereka pelajari daripada guru. Guru mereka siapa? Nabi SAW. Atau mereka dengar daripada sahabat Nabi yang lain yang dengar daripada Nabi SAW. Jadi mereka catat apa yang mereka dengar. Bukan datang kuliah, kan, duduk kelas ataupun tengok video, Ustazah tengok je lah, Ustazah pakai tudung merah hari ni, rumah Ustazah, kan, tengok rumah Ustazah, tengok buku Ustazah, apa, kan, bukan gitu. Bila kita belajar ni, di samping kita mendengar, di samping kita melihat, tapi kita mencatat. Okey, kita mencatat apa yang kita pelajari. Itu penting. Ilmu diikat dengan menulis, dengan catatan, supaya ilmu itu tidak lari. Tujuannya apa?
Kita masuk kepada pengajaran kita yang kedua, supaya kita dapat memelihara ilmu yang dipelajari agar ia tidak hilang daripada kita. Mungkin kita boleh kata, alah Ustazah Sakinah, dia dah buat dia dah mengajar online ni, nanti kita replay, buat apa nak catat-catat lagi? Tak, beza kita mencatat dan kita mendengar dan kita biarkan begitu saja, kemudian kita nak replay balik benda tu. Beza sangat-sangat. Rasa dia, kesungguhannya. Bayangkan bila kita dengar kemudian kita mencatat, bermakna kita usaha untuk dengar dengan betul-betul apa yang saya jelaskan tadi. Okey, kita usaha dengar betul-betul apa saya nak cakap. Kemudian setiap apa yang saya cakap tu kita tangkap, kita catat. Kan? Beza kalau kita rakam muslimah. Muslimat, okey, maaf. Muslimat. Beza kalau kita rakam. Bila kita rakam ni, kita dengar, kita dah rakam, kita dengar je lah. Kita, kalau kita rasa kita tak ingat apa saya cakap pun, kita tak worry. Kenapa kita tak worry? Kita no worry sebab kita ada recording macam kita lah kan. Tak, beza keadaannya. Belum tentu yang kita record, kan, yang kita record ataupun yang kita tengok hari ni kita akan tengok sekali lagi. Kita akan tengok sekali, belum tentu. Tetapi apa yang kita catat itu, dia selalunya adalah sesuatu yang kita faham. Okey, kita dengar, kita faham, lalu kita catat. Bila kita catat, dia rasa dia amat berbeza. Sebab tu Ustazah pun sampai sekarang masih lagi mencatat. Saya masih lagi mencatat. Banyak buku catatan yang saya ada. Dan kita sebagai seorang pelajar, ya, kita sebagai seorang pelajar, antara yang perkara yang perlu kita miliki ialah buku catatan kita sendiri sebagai rujukan. Kerana itulah yang ditunjukkan juga oleh Ali radhiyallahu an dalam hadis kita yang nombor 111 ini. Dia kata apa? Dia ada sahifah. Sahifah yang dia miliki dikeluarkan daripada mana? Sarung pedangnya. Maknanya itu adalah sesuatu yang kita panggil kepunyaan dia. Milik dia yang tersendiri. Yang dia catat, yang dia jadikan rujukan. Kalau sekiranya ada perkara-perkara, kan, yang ingin dia pelajari semula ataupun ingin dia baca semula. So kita di sini, walaupun kita kata sekarang ni dah moden lah Ustazah, kita pakailah, kita type je lah Ustazah, nanti kan okey lah, boleh lah. Cuma yang penting Ustazah nak kata begini, seorang penuntut ilmu, antara cara dia berusaha untuk mendapatkan ilmu itu ialah dia mencatat dan dia usaha agar dia ada buku catatannya yang tersendiri supaya dia akan belajar. Kenapa catat, ya? Bukan catat gitu-gitu saja. Tapi bila kita catat, kita akan rujuk, kita akan baca lagi, kemudian kita akan hafal apa yang kita catat. Itu kepentingannya. Okey? So, hadis kita ataupun perbincangan kita pada bab 39 untuk hadis yang bernombor 111 tadi, ianya membincangkan berkenaan dengan bukti bahawasanya pelajar yang datang ke dalam mana-mana kuliah, mana-mana kelas, mereka, sifat mereka, sikap mereka sebagai talibul ilm ataupun sebagai penuntut ilmu, bagaimana sikap mereka? Sikap mereka adalah mencatat. Dengar, catat, dan mereka ada satu buku rujukan mereka sendiri yang akan mereka simpan untuk mereka ulang kaji dan mereka hafal. Sebab itu ia bertepatan dengan kitab ilmu kita. Hadis tadi kan bertepatan dengan kitab ilmu kita. Baik, tapi bagaimana berkenaan dengan isu boleh ke tidak kita tulis selain daripada Al-Quran Al-Karim? Kalau ikut kepada perbincangan hadis kita ini, boleh kan? Ada isu ke tidak? Nampaknya macam tak ada isu. Tapi perkara itu ataupun persoalan itu akan dibawa pada hadis 112, 113 hingga ke 114 untuk menguatkan perbincangan bahawasanya penulisan hadis dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan hal itu kita akan bincang pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.